Poin berikutnya mengenai sebab turun ayat ini. Mengenai sebab turun ayat ini, Abdul Razak meriwayatkan satu riwayat daripada Qatadah radhiyallahu anhu bahawa dahulu orang-orang Yahudi semasa salat mereka menghadap ke maghrib, ke barat, sementara orang-orang Kristian mereka menghadap arah kiblat waktu salat ke arah masyriq, yakni ke timur. Maka turunlah ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhiril ayat, dalam kitab Al-Bahrul Muhit pada juz yang kedua, muka surat yang kedua. Sementara Imam At-Tabari rahimahullah dan Ibnu Al-Munzir juga meriwayatkan, sumbernya sama daripada Qatadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah sampai berita kepada kami, diberitahukan bahawa ada seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-birru. Apakah al-birru itu ya Rasulullah? Maka turunlah ayat ini bagi menjelaskan konsep al-birru dan makna al-birru. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang itu yang bertanya tadi dan membacakan kepada mereka ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib ila akhir ayat, sehingga hujung ayat. Dan orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang konsep al-birru sebelum diturunkan kewajiban-kewajiban agama kepada tiap-tiap mukmin. Pada masa itu seorang mukmin dianggaplah seorang mukmin, dianggap mukmin beriman apabila dia mengucapkan syahadatain. Hanya 2 kalimat syahadat sahaja. Kalau ada di antara mereka yang meninggal dunia sebelum diturunkan berbagai kefarduan di dalam agama ini, maka diharapkan bagi mereka akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Lalu Allah menurunkan ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, sehinggalah hujung ayat. Dan yang ketiga, sesungguhnya perintah tahwilul qiblah, perubahan arah kiblat semasa salat, yang telah disebutkan pada ayat sebelum ini, pada juz yang kedua itu ya, sayaqulu safaha'u, mulai ayat 142 itu, sayaqulu safaha'u minan nas ma wallahum, seterusnya ya, sehinggalah ayat yang ke 145. Kemudian ayat 148, ayat 149, 150, itu semuanya membincangkan tentang tahwilul qiblah, perubahan arah kiblat semasa salat. Hadirin hadirat, tahwilul qiblah merupakan satu fitnah yang besar kepada ahlul adyan, kepada orang-orang yang beragama, sama ada orang Yahudi atau orang Nasara ataupun orang Islam itu sendiri. Bila turun ayat itu, berlakulah satu perbalahan atau perbezaan pandangan dan pegangan di kalangan ahlul adyan, kalangan pengikut-pengikut agama-agama yang 3 itu. Dan masing-masing kelompok punya pandangan bahawa tidak sah salat kecuali menghadap kiblat yang mereka yakini. Orang Yahudi kata tidak sah salat melainkan menghadap ke maghrib.
Orang Kristian kata tidak sah salat melainkan menghadap ke masyriq. Demikian juga orang-orang muslimin mengatakan bahawa tidak sah salat melainkan menghadap ke Baitullahil Haram. Nah, orang-orang Yahudi mereka memberikan hujjah bahawa tidak sah salat melainkan menghadap ke arah kiblat mereka, kerana kiblat di Baitul Maqdis merupakan kiblatul anbiya, kata mereka, kiblat para nabi dan sebagian para nabi. Sementara orang mukminin, orang muslimin berhujjah pula bahawa tidak sah salat kecuali menghadap ke arah kiblat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada di Masjidil Haram, sebab ia merupakan kiblat Abul Anbiya, bapa kepada seluruh nabi, yaitu Ibrahim alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayat ini bagi menjelaskan kepada mereka yang berbalah itu.